Stok beras cukup tampung keperluan. Isu DNAA, PM jelaskan esok. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Stok bekalan beras dalam negara mencukupi bagi tampung keperluan beras rakyat hingga 5 bulan. Jumlah keseluruhan 900,000 tan termasuk stok dagangan 650,000 tan sekaligus menjamin bekalannya mencukupi bagi menampung keperluan domestik. Jelas Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu, pihaknya juga giat melaksanakan inisiatif bagi melonjak pengeluaran hasil padi negara. Masih belum terdapat keperluan mendesak yang bersifat kecemasan untuk menggunakan stokpile yang berjumlah 250,000 tan metrik. Stok dagangan sedia ada sebanyak 650,000 tan metrik adalah mencukupi bagi menampung keperluan domestik. Saya amat memahami hakikat bahawa isu kekurangan bekalan beras di pasaran kita tidak hanya akan selesai melalui langkah intervensi yang saya sebutkan sebentar tadi. Namun langkah intervensi tersebut dilaksanakan bersekali dengan usaha peningkatan produktiviti padi. Sekiranya pengeluaran padi bertambah, insya-Allah kekurangan bekalan beras akan dapat diselesaikan dan import dapat dikurangkan. Ini usaha gigih yang sedang kita buat. Baik, jualan rahmah beras akan dilancar KPDN dalam masa terdekat untuk membantu golongan tidak berkemampuan. Mekanisme mengenainya akan diumum tidak lama lagi. Rakyat, membantu rakyat yang memang betul-betul tak mampu, supaya mereka dapat membeli beras keperluan harian mereka dengan harga yang kita subsidikan melalui peruntukan yang telah diberikan oleh pihak kerajaan, diluluskan oleh Parlimen sebanyak 100 juta dan diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tambahan 50 juta. Ya, dia tak banyak tapi ianya akan kita guna dengan baik insya-Allah untuk membantu rakyat. Memandangkan kawal selia padi dan beras di bawah KPKM, KPDN akan menjalankan pemantauan di peringkat peruncitan bagi menyelesaikan isu kenaikan harga beras import dan ketiadaan beras tempatan seperti didakwa. Dalam pada itu, KPDN menafikan dakwaan berlaku ketirisan minyak masak bersubsidi di pasaran disebabkan aktiviti penyeludupan. Sebaliknya, 60% daripada kuota 60 juta paket sebulan turut dinikmati perusahaan mikro. Maksudnya 60% daripada 60 juta paket minyak masak bersubsidi itu digunakan oleh peniaga mikro. Walaupun kita tidak pernah meletakkan itu, mereka sebagai penerima kota minyak masak bersubsidi ini, tapi selama ini kita tidak ambil tindakan, Datuk Yang Di-Pertua. Kenapa? Sebab kita tahu mereka susah. Sebab itu kita tak ambil tindakan. Kita silent. Ya? Sebab kalau kita ambil tindakan ke atas mereka, mereka akan terpaksa beli minyak masak botol dan harga barang akan naik. Jadi Datuk Yang Di-Pertua, ke hadapan kita akan sasarkan subsidi minyak masak ini. Pada masa depan, Kementerian bercadang menetapkan subsidi minyak masak kepada golongan B40, M40 dan pengusaha mikro. Langkah itu bagi memastikan subsidi dapat diberi kepada golongan yang layak selain menjadi usaha berterusan mengatasi ketirisan. Baik, lawatan kerja Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Nanning semalam mengukuhkan lagi hubungan dua hala Malaysia-China menerusi Expo China ASEAN ke-20 KAEXPO 2020 sebagai platform kesepakatan dan kerjasama dalam pelbagai bidang berjaya dicapai. Muhammad Najib Masyur di Nanning, China ada perinciannya. KAEXPO 20 membuka peluang berprofil tinggi mendekati komuniti pelaburan dan perniagaan China. Ia melibatkan pelbagai sektor, khususnya sektor makanan, penjagaan kesihatan, pendidikan, pelancongan, perubatan dan logistik. Supaya saya curhat kerana ada isu-isu tentang hubungan dua hala dan dengan ASEAN yang mahu dibincangkan.
bersama selain daripada menyokong usaha syarikat-syarikat Malaysia dalam Expo, penyertaan Expo ASEAN China yang diselenggara. Expo 20 akan terus berfungsi sebagai pemangkin perniagaan Malaysia memupuk kerjasama perdagangan ASEAN selain merangsang pemulihan ekonomi dengan anggaran KPI 2023 sekurang-kurangnya RM551 juta. Baik, and then yang menariknya ialah penambahan pembelian kelapa sawit 500,000 tan yang akan tentunya menjamin kepentingan peneroka dan pengeluar pekebun kecil kerana inilah kali pertama di mana penambahan besar oleh negara China secara tetap. Lawatan kerja itu juga menyaksikan 3 MOU dimeterai dengan anggaran nilai pelaburan sehingga RM17.34 bilion dan potensi perdagangan sehingga RM2.5 bilion. Pertumbuhan ekonomi susulan pandemik COVID-19 menjadi antara pembangkit dan penggalak kepada penyertaan Malaysia dalam Expo China ASEAN ke-20 pada tahun ini sejak mula diwujudkan pada tahun 2004 yang lalu. Ia sekaligus mengukuhkan kedudukan negara dalam kalangan negara-negara ASEAN sekalipun perlu berhadapan dengan cabaran kritis khususnya dalam perusahaan mikro, kecil dan sederhana. Muhammad Najib Mansur, Nanning China, RTM. Perjanjian kerjasama yang dimeterai sempena lawatan Perdana Menteri ke Nanning memberi impak positif kepada Malaysia dari segi kepakaran dan teknologi, juga membuka peluang kepada negara meningkatkan lagi program TVET. Kiranya kita menjaga hubungan ini antara sebagai contoh antara China dengan Malaysia ini kita lihat dan kita boleh mengeksploit ataupun mendapatkan bimbingan ataupun pertolongan dari segi bantuan dari segi TVET dan sebagainya. Ini adalah satu benda yang bagus. Dan kalau kita lihat di samping juga kita ada BYD yang juga dibawa daripada China dan diletakkan di bawah masuk di bawah Sime Darby. Itu satu contoh lagi satu kolaborasi yang bagus. Di mana kalau kita lihat kita bersebut tentang NETR ekonomi bandari, kita bersebut tentang NETR iaitu kita nak merubah kepada energy transition. So EV electric vehicle adalah salah satu transaksi yang kita nak melihatlah. Keyakinan pelabur asing terhadap Malaysia juga semakin meningkat berikutan kestabilan politik yang didukung kerajaan perpaduan. Isu perubahan iklim, keselamatan makanan dan teknologi kecerdasan buatan AI antara perkara yang akan dibangkitkan Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul semasa lawatan rasminya ke China pada 23 hingga 28 September ini. Ia bagi membincangkan kepentingan kerjasama ASEAN dengan China sekaligus memperkukuh hubungan dua hala. Harus kita mendapat manfaat daripada latest development dekat China yang AI-nya begitu advance dan kita harus mendapat transfer teknologi itu dengan serta-merta sebab pelaburan dari China yang akan datang ini melibatkan teknologi yang terkini. Di antara isu yang akan saya bincangkan ialah persiapan anak muda kita untuk melatih mereka mahir dalam bidang-bidang tertentu khususnya AI. Tan Sri Johari turut dijadual mengadakan pertemuan dengan Presiden China Xi Jinping. Beliau juga akan menghadiri Sukan Asia Hangzhou 2023 dan lawatan ke syarikat besar China untuk meneroka peluang pertukaran teknologi dengan perniagaan di Malaysia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijangka beri penjelasan mengenai keputusan melepas tanpa membebaskan DNAA Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi di Parlimen esok. Perkara itu dimaklumkan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Othman Said di Dewan Rakyat hari ini. Yang Berhormat tanya saya, adakah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan menjawab? Tuan punya badan ada di sini. Saya bukan Perdana Menteri, dia buat good tu dia jawablah. Besok insya-Allah 2.5 ke 3.5. Jadi soalan-soalan tu mungkin Yang Berhormat boleh tanya.
Beliau menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Kota Baru, Datuk Seri Haji Taqiyuddin Hassan mengenai komitmen Perdana Menteri mengulas mengenai isu DNAA di Parlimen. Sementara itu, ketika menggulung perbahasannya, Datuk Seri Azalina turut menyatakan komitmen kerajaan dalam usaha pengasingan kuasa antara peguam negara dan pendakwa raya. Ia bagi memastikan integriti institusi perundangan terpelihara. Terima kasih Tuan Speaker. Kenapa masa yang berhormat kerajaan tak nak pisahkan AG? Kenapa tak pisah? Bila yang berhormat kena selective prosecution. Bila belah sini kena padan muka. Apa hal? Sebabnya dalam isu ni kami di sini cakap kami buat. Yang berhormat di sana bukan saja tak buat, cakap pun tak. Berkuasa 4 tahun. Kami tunggu, saya duduk situ, saya tegur, saya duduk backbencher. Jadi macam mana ni? Jangan nak cakap tentang selective prosecution. Sebab kerajaan Madani ni committed kepada tata kelola yang lebih adil. Itu sebab kami ni hashtag dia we walk the talk. Mereka hashtag they don't walk and they don't talk. Beliau menjawab celahan Ahli Parlimen Beluran, Datuk Seri Ronald Kiandi dan Ahli Parlimen Larut, Datuk Seri Hamzah Zainuddin yang membangkitkan isu pendakwaan terpilih dalam kes-kes mahkamah. 500 anak orang asli disasar memasuki universiti awam dan swasta tahun depan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Said Hamidi yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata sasaran itu dibuat selepas kemasukan masyarakat anak orang asli pada tahun lalu melebihi 300 orang melepasi sasaran ditetapkan. Pelajar-pelajar perempuan lebih ramai peratusannya yang masuk ke universiti. Pada jangkaan kami, lebih daripada 67% yang masuk ke universiti adalah pelajar perempuan. Ini adalah national trend dan masyarakat orang asli tidak terkecuali di dalam hal ini. Walau bagaimanapun, untuk pelajar lelaki kita mempunyai beberapa program second chance untuk kita melakukannya. Berkaitan isu tanah orang asli pula, beliau menjelaskan ketika ini kementeriannya sedang memperhalusi beberapa isu berkaitan pertindihan bidang kuasa antara kerajaan pusat dan negeri. Manakala pelan strategik Jabatan Kemajuan Orang Asli sedang dirangka bagi mempertingkat kualiti hidup orang asli melalui penyediaan infrastruktur di seluruh perkampungan orang asli. Jururawat terlatih warga asing JTWA dibenar berkhidmat di fasiliti kesihatan swasta bermula 1 Oktober ini tertakluk kepada beberapa syarat. Antaranya, JTWA perlu menduduki ujian Malaysian Nursing Board Qualification Examination for Foreign Trained Nurses yang dikendalikan Lembaga Jururawat Malaysia. Bilangan JTWA di setiap fasiliti kesihatan swasta juga tidak boleh melebihi 40% daripada jumlah jururawat di fasiliti berkenaan. Pengambilan JWTA itu sah bagi tempoh 12 bulan sahaja, iaitu mulai 1 Oktober sehingga 30 September 2024. Pelanjutan perkhidmatan dibenarkan selama 12 bulan mengikut kelulusan perakuan pengamalan sementara TPC JTWA serta dinilai semula berdasarkan keadaan dan keperluan semasa. Pengambilan juga hendaklah mematuhi terma dan syarat yang ditetapkan Kementerian Dalam Negeri termasuk perincian gaji dan tempoh kontrak. Peruntukan 1.5 bilion ringgit untuk miskin tegar. Juga bantuan segera 800 juta ringgit bagi menangani isu air di Kelantan dan Sabah. Itu antara 10 tumpuan kerajaan perpaduan sepanjang minggu lepas. Kita ikuti perinciannya.
anda kepada tunai di Arano CBP. Dapatkan pembiayaan tunai dengan margin pembiayaan sehingga 80% daripada nilai emas anda melalui pembiayaan Arano CBP. Pembiayaan sehingga RM350,000 dan had harian sehingga RM300,000. Arano CBP kan ada. Pelan Tindakan Biojisim Negara 2023-2030 dijangka dilancarkan sebelum akhir tahun ini. Ini selari dengan Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara NETR yang mensasarkan untuk meningkatkan penghasilan biotenaga. Inisiatif berkenaan akan menggunakan pelet biojisim sawit yang akan diadun bersama arang batu di Loji Janakuasa Arang Batu. Saya kira kita akan menubuhkan juga nanti pusat serenti untuk mengumpul sisa biojisim sawit dan bahan mentah biojisim yang dikumpul ini akan diproses untuk digunakan seperti baja, bio, makanan haiwan, penjanaan tenaga, palpa, kertas dan juga produk nilai tambah yang lain. Malah konsep berkenaan katanya bakal menjadi tonggak baharu dalam pembangunan industri biojisim negara. Cukai barang dan perkhidmatan GST tidak sesuai diperkenalkan semula pada masa ini terutama ketika ekonomi dunia mengalami keadaan yang agak perlahan. Timbalan Menteri Kewangan II, Steven Sim berkata, kerajaan mempunyai kaedah lain bagi menambah hasil negara selain pelaksanaan GST. Kita lihat ada kesannya. Kesannya sekarang hari ini kutipan cukai setakat ini dah 20% menjangkaui melepasi target kita. So dengan cara-cara begini, subsidi bersasar dan sebagainya, kita boleh, kerajaan masih lagi boleh, MOF masih lagi boleh untuk tak perlu buat cukai seperti GST yang akan membebankan kebanyakan rakyat yang berpendapatan rendah. Golongan D40 dan juga M40. Cabang digital Capital A Berhad, AirAsia Digital Sdn Berhad kini dijenamakan semula sebagai Move Digital Sdn Berhad. Langkah itu menandakan peralihan penting bagi dua perniagaan utamanya iaitu BigPay dan AirAsia Super App. Platform AirAsia Super App akan turut ditransformasi kepada AirAsia Move dalam tempoh terdekat. Ini membolehkan pengguna menikmati akses lebih lancar kepada perjalanan dan perkhidmatan kewangan yang disepadukan daripada aplikasi BigPay. This is all about giving our community in Super App a fintech that makes their life easier when they travel. So what's the dream? The dream is to make payment cheaper, to give you, when you travel, better exchange rates than every other website, to help you transfer money